adalah Pakatan Harapan mesti solid. Pakatan Harapan mesti berada dalam suasana yang kukuh, yang kuat. Kerana inilah sahaja satu-satunya pembangkang yang kalau dikatakan sebagai Grand Coalition ataupun gabungan besar pembangkang, sebenarnya inilah Pakatan Harapan yang telah kita bina sejak daripada Pakatan Rakyat, sebelumnya Barisan Alternatif pada tahun 1999. Kemudian pada tahun 2009 kita bina Pakatan Rakyat. Kemudian pada tahun 2015 kita bina pula Pakatan Harapan. Kalau kita berbicara tentang apa yang dikatakan sebagai Grand Coalition ataupun gabungan besar ini, maka bagi saya teras dan asas gabungan besar ini sudah pun kita bentuk, sudah pun kita bina sejak daripada tahun 1998 lagi sebenarnya. Dan hanya pakatan yang besar ini, iaitu pada penghujungnya Pakatan Harapan, bukan sekadar telah membuktikan bahawa pembangkang boleh bersatu, tetapi dia juga telah membuktikan bahawa pembangkang boleh kemudiannya menewaskan sebuah kerajaan yang telah bersarang selama hampir 50 tahun lebih, dan kerana kekuatan itulah maka kita mampu untuk menolak kerajaan Barisan Nasional yang selama ini telah memerintah hampir 50 tahun. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha, subscribe ha. Alhamdulillah. Apa makna GC tanpa mendukung reform? Ya, Grand Coalition maksud anda. InsyaAllah saya akan sentuh. Sebab itu saya bagi ruang untuk saya mengucapkan dulu salam sejahtera kepada semua. Semoga anda berada dalam keadaan sehat walafiat, kerana saya dah nak mula masuk kepada perbincangan kita, tajuk kita pada malam live pada malam ini. Secara umumnya, kita sedia maklum Parlimen sudah berakhir, dan mana Parlimen ini ada satu kita kata agenda yang terbesar, yang terpenting adalah tentang kita kata bajet 2021 dalam sejarah yang merupakan bajet yang terbesar, melibatkan hampir 322 bilion. Dan kita sudah pun berbahas, berbincang perkara yang saya kira atas apa juga pandangan kita, pendapat kita, semuanya adalah untuk memastikan bajet itu terlaksana dengan sebaik mungkin, dan lebih penting daripada itu, sepanjang kita kata Parlimen itu yang menguasai perbincangan dan yang kita kata menjadi tumpuan utama, kalaupun bajet itu juga adalah perbahasannya, tapi yang menjadi tumpuan utama ialah, macam saya ulang beberapa kali, iaitu tentang sama ada kerajaan hari ini, Perikatan Nasional di bawah Tan Sri Mahyudin, ada atau tidak majoriti untuk membuktikan bahawa beliau, yakni Tan Sri Mahyudin Yassin, adalah seorang Perdana Menteri yang sah, kabinetnya juga adalah sah, dan kerajaannya adalah kerajaan yang sah, dan duit yang dibelanjakan sebanyak 322 bilion itu adalah perbelanjaan daripada sebuah kerajaan yang sah. Saya sudah ulang beberapa kali, undi kepada bajet itu seperti yang disebut tadi oleh rakan-rakan kita, 108 versus 110, adalah undi yang terikat dengan sokongan kepada bajet. Adapun undi khusus tentang sama ada atau apa yang dinamakan usul undi tidak percaya atau percaya, tidak pernah diterima dan dibuat oleh Perdana Menteri Tan Sri Mahyudin Yassin, dan kerana itu
walaupun di sepanjang undian dari peringkat jawatan kuasa, dia paling tinggi dia boleh pergi 110, ia tetap ya, saya ulang, menggambarkan dengan jelas dan terang bahawa Tan Sri Mahyudin Yassin tidak ada majoriti. Kerana kalau 110, seluruh ahli parlimen tolak 220. Jadi dia tie. Ya, dia tak dapat 110, itu tidak menentukan dia itu telah melebihi majoriti. Dia perlu membuktikan paling-paling dia kena ada 112, 111. Kalau mengambil kira 222 orang, maka dia kena ada ya 112 atau 113. Jadi sepanjang pengundian yang dibuat, ya, Tan Sri Mahyudin dan kerajaannya tidak mencecah 111, yang dia dapat hanyalah 110. Dan bagi pihak Pakatan Harapan, kita ada 108. Dengan kata lain, hanya 2 majoriti yang ada tidak langsung menggambarkan sebuah kerajaan yang solid, sebuah kerajaan yang kukuh, sebuah kerajaan yang stabil. Dan bayangkan dalam keadaan itu dibelanjakan duit dalam satu nilai yang cukup besar, maka inilah yang senantiasa akan menghantui kerajaan Perikatan Nasional, di atas sebab langkah-langkah yang telah mereka ambil yang terbesarnya ialah langkah syaratan yang telah memahatkan sejarah paling gelap, paling hitam dalam politik tanah air, apabila mereka sanggup membelot, mengkhianati mandat dan membentuk sebuah kerajaan yang ya lemah dan yang tidak stabil. Jadi, tuan-tuan, itu isu yang dikira sebagai satu sepanjang parlimen, itulah yang menjadi perkiraan. Dan satu perkara lagi yang menarik sepanjang itu ialah kita melihat adanya desas-desus, bunyi-bunyi bahawa beberapa orang MP daripada backbencher Barisan Nasional, daripada UMNO, yang telah menyatakan secara tidak langsung sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kita kata satu deklarasi yang mereka buat. Tetapi perkara itu tidak materialize di dalam penolakan bajet, dan itulah angka yang maksimum yang kita telah capai. Tapi tak apa, itu kita serah kepada apa kita kata inisiatif dan usaha-usaha yang telah dibuat. Kerana bagi kita perkara yang kita tidak ada apa-apa maklumat dan kuasa menentukannya, saya rasa lebih baik kita serah kepada mereka yang lebih arif dalam urusan mengembalikan mandat ini melalui 220 orang ahli parlimen yang ada di dalam. Tapi yang saya nak sentuh pada malam ini, insya-Allah saya rasa perkara ini sangat penting, iaitu isu yang hari ini seolah-olah digambarkan macam Pakatan Harapan ini dilihat macam berpecah. Pakatan Harapan dilihat seolah tidak solid. Kerana ada idea-idea yang kemudian muncul dalam suasana yang kita kata kita memerlukan satu kekuatan ya, yang padu. Apabila timbul isu-isu seperti lahirnya idea Grand Coalition ya, atau penggabungan besar ya, atau persepakatan yang terbesar, Grand Coalition yang telah dibawa sehari selepas daripada pengundian bajet itu oleh YB Lim Guan Eng dan juga YB Muhammad Sabu. Sebelumnya apabila Timbalan Presiden Amanah, sahabat saya yang berhormat Datuk Seri Salahuddin juga ketika membuat kenyataan tentang
satu statement yang dibuat, respon yang dibuat daripada statement Syafiee Apdal, Datuk Seri Syafiee Apdal, yang menawarkan Pakatan Pembangkang yang lebih hebat. Malah dia menyebut bahawa pimpinan Pakatan Harapan perlu ditukar dan diubah. So ini kenyataan-kenyataan yang dalam keadaan kita kenyataan-kenyataan yang dalam keadaan kita berada pada satu persimpangan yang begitu kritikal, memerlukan penjelasan, memerlukan rakyat khususnya, dan mungkin anda yang sedang mengikuti live ini, mungkin boleh menggunakan ruang ini untuk kita sama-sama memahami apa sebenarnya yang berlaku. Ya, apa isu dia sebenarnya. Saya ingin tegaskan dan saya ingin jelaskan di sini bahawa pertama dan yang utama kita perlu jaga ialah Pakatan Harapan mesti solid. Pakatan Harapan mesti berada dalam suasana yang kukuh, yang kuat. Kerana inilah sahaja satu-satunya pembangkang yang kalau dikatakan sebagai Grand Coalition ataupun gabungan besar pembangkang, sebenarnya inilah Pakatan Harapan yang telah kita bina sejak daripada Pakatan Rakyat, sebelumnya Barisan Alternatif pada tahun 1999. Kemudian pada tahun 2009 kita bina Pakatan Rakyat. Kemudian pada tahun 2015 kita bina pula Pakatan Harapan. Kalau kita berbicara tentang apa yang dikatakan sebagai Grand Coalition ataupun gabungan besar ini, maka bagi saya teras dan asas gabungan besar ini sudah pun kita bentuk, sudah pun kita bina sejak daripada tahun 1998 lagi sebenarnya. Dan hanya pakatan yang besar ini, iaitu pada penghujungnya Pakatan Harapan, bukan sekadar telah membuktikan bahawa pembangkang boleh bersatu, tetapi dia juga telah membuktikan bahawa pembangkang boleh kemudiannya menewaskan sebuah kerajaan yang telah bersarang selama hampir 50 tahun lebih, dan kerana kekuatan itulah maka kita mampu untuk menolak kerajaan Barisan Nasional yang selama ini telah memerintah hampir 50 tahun. Maka ini membuktikan Grand Coalition yang telah dibina dalam kerangka Pakatan Harapan adalah sebenarnya Grand Coalition yang perlu kita pupuk, kita kukuhkan, dan kita perkasakan supaya dengan itu ia dapat terus bersaing. Dan kita pun tahu, saya ingin menafikan sekeras-kerasnya di sini kalau mereka menyatakan bahawasanya mereka menyatakan bahawanya Pakatan Harapan gagal menjadi 22 bulan sebuah kerajaan. Ini saya nafi sekeras-kerasnya. Pakatan Harapan tidak boleh dilabel sebagai gagal, tetapi Pakatan Harapan telah disabotaj dan ditebuk atap melalui pembelotan, dan hari ini mereka memerintah, iaitu Perikatan Nasional, di atas semua perkara-perkara sumbang yang telah mereka lakukan kepada mandat rakyat. Jadi tidak ada kena-mengena dengan Pakatan Harapan. Kenapa pula Perikatan Nasional membelot, Perikatan Nasional menang dengan pembelotan, dengan pengkhianatan, Pakatan Harapan pula disalahkan sebagai gagal? Saya rasa ini satu logik yang cukup tak masuk akal. Logik yang kalau ada di kalangan mereka yang mengikuti kita punya live ini dengan tanggapan-tanggapan penuhnya gagal sebagainya, itu satu yang cukup pelik di dalam dunia. Kami sebagai sebuah kerajaan mendapat mandat, tiba-tiba Perikatan Nasional rampah daripada kami dalam keadaan yang tidak langsung mengikut adab-adab demokrasi, dan gagal sampai saat ini membuktikan dia adalah sebuah kerajaan yang sah. Sombong amat. Dengan mengabsahkan majoritinya, tiba-tiba Pakatan Harapan pula gagal. Apa punya logik ini, saya pun tak boleh faham kenapa manusia tak dapat sampai satu pemikiran yang cukup simple, cukup jelas dan terang,
Yang dirampas jadi mangsa dikatakan gagal, yang merampas pula dikatakan menyelamatkan keadaan. Saya rasa ini adalah satu pembodohan yang telah dijadikan sebagai projek dulu Barisan Nasional, hari ini projek pembodohan Perikatan Nasional. Maka Perdana Menteri hingga hari ini tak pernah pun membuktikan dia ada kerajaan yang sah melalui majoriti yang terbukti dia tidak ada. Maka bayangkan, apakah ini kerajaan yang kita nak untuk melahirkan kestabilan dan sebagainya. Baik. Mantap. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha. Subscribe ha.